Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya Datuk Seri Anwar Ibrahim membuat pengumuman yang belum pernah dia sebut. Pengumuman yang amat penting, pengumuman yang membuat kita terkesima, membuat kita rasa wow. Kerana pengumuman Datuk Seri Anwar Ibrahim ini menunjukkan bahawa beliau ini seorang yang bukan kacang lupakan kulit. Bukan waktu susah, perlu ingat. Sudah senang, dah tak ingat. Pengumuman ini juga menunjukkan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim seorang Perdana Menteri yang memang best. Kalau kamu setuju, kamu boleh komen, saya setuju. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim mengakui bahawa Indonesia terima saya ketika saya terdampar, terbuang dan tersisih, katanya. Rupa-rupanya Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika dia berada dalam fasa down habis pada hari itu, Indonesia tetap menerima dia, menjadi rakannya, terutama untuk Presiden Indonesia. Rupanya tetap setia kepada dia. Dan Anwar Ibrahim manusia yang tak lupa daratan. Sehingga dia tetap mengingat bahawa Indonesia tetap menerima dia ketika dia terdampar dan terbuang dan tersisih. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjelaskan sebab beliau memilih Indonesia sebagai negara pertama untuk lawatan rasminya ke luar negara selepas beliau dilantik menerajui negara pada 24 November yang lalu. Rupanya ini, katanya, selain daripada negara jiran yang serumpun dengan persahabatan yang baik, Republik itu juga adalah sahabat sejati yang telah menerima beliau ketika beliau dalam keadaan yang terdampar, terbuang dan tersisih. Ujar Anwar lagi, Indonesia juga bersikap mesra terhadap Malaysia dan menunjukkan sokongan yang tidak berbelah bagi terhadap penglibatannya sebagai ahli politik sehingga dilantik sebagai Perdana Menteri. Kata Datuk Seri Anwar Ibrahim, jadi saya tidak melupakan. Sebab itu kita memberi keutamaan untuk merentas dalam hubungan dua hala bilateral dengan Indonesia. Katanya ketika ditemui media selempena lawatan rasmi itu pada Ahad. Beliau hadir menyaksikan majlis penyerahan 11 pucuk surat minat Letter of LOL oleh 10 syarikat Malaysia bernilai lebih 1 bilion ringgit Malaysia kepada Menteri Luar Indonesia Retno Marsudi pada satu majlis di sebuah hotel di Jakarta. Turut sama pada ketika itu adalah Menteri Luar Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dan Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri MITI Tengku Datuk Seri Zafrul Tengku Abdul Aziz serta Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Indonesia Basuki Hadi Muljono. Okey, so tahniah diucapkan. Yang paling saya tertarik adalah apabila ada disebut tadi ada majlis penyerahan 11 pucuk surat minat. Maksudnya ada investment. Saya fikir Indonesia boleh menjadi negara yang amat berpotensi untuk dijadikan tempat rakyat Malaysia melabur dalam bisnes, dalam pendidikan, apa-apapun lah. Dan begitu juga dengan Indonesia boleh juga melabur ke negara Malaysia. Saya fikir ini satu permulaan yang baik untuk Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tahniah diucapkan. Bye-bye. Salam sejahtera Malaysia. Belum selesai rupanya kes isu panas kemelut politik negeri Sabah. Ketua Menteri Haji G tidak layak lagi untuk kekal Ketua Menteri. Itu satu dakwaan yang telah pun dikeluarkan baru-baru ini. Haji G tidak layak lagi
tidak lagi layak kekal Ketua Menteri, kata KDM. KDM tetap dakwa Haji G tidak lagi layak kekal Ketua Menteri. Presiden Parti Kerjasama Demokratik Masyarakat KDM, Datuk Peter Anthony menegaskan parti itu tetap berpendirian bahawa Datuk Seri Haji G Nur didakwa tidak lagi mempunyai kelayakan dari segi perlembagaan untuk kekal sebagai Ketua Menteri Sabah. Beliau berkata adalah menjadi tanggungjawab KDM melalui 3 ahli Dewan Undangan Negeri adun parti itu untuk mempertahankan dan menegakkan ketetapan di dalam perlembagaan. Kata mereka, kita kekal dengan pendirian yang dimaklumkan dalam kenyataan baru-baru ini bahawa perlembagaan Sabah perlu dipatuhi. Sebagai adun yang merupakan penggubal dasar, pada peringkat kerajaan negeri, kita mesti menegakkan perlembagaan, kata mereka. Tambah mereka lagi, kedudukan Ketua Menteri pada ketika ini bercanggah dengan perlembagaan apabila tidak mempunyai parti dan bukan ketua parti. Ini pada pendapat saya agak betul kerana Ketua Menteri Haji G sekarang ini dia tidak berparti. Dia hanya ada di bawah naungan GRS. Dan GRS itu bukan satu entity party single, not a single party. Dia adalah coalition. Dan dia pun bukanlah ketua single party kerana mereka sudah mengumumkan mereka telah keluar daripada Bersatu. Gabungan Rakyat Sabah atau GRS tidak bertanding pada pilihan raya negeri PRN, hanya bertanding pada pilihan raya umum baru-baru ini, katanya. Jadi kita mengambil ketetapan kekal dengan pendirian dan serahkan kepada kebijaksanaan TYT yang di Pertuan Negeri Sabah untuk membuat keputusan lanjut, katanya kepada pemberita selepas mengadakan mesyuarat kepimpinan tertinggi KDM di sini hari ini. Peter yang juga adun melalap mendakwa tindakan pihaknya bukan untuk merancang perebutan kuasa. Sebaliknya hanya mahu mempertahankan perlembagaan. Namun beliau berkata KDM akan akur dengan sebarang keputusan yang bakal dibuat oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim yang dijadualkan ke Sabah untuk berjumpa dengan ketua-ketua parti bagi menyelesaikan kemelut politik itu. Kata mereka, kita berharap akan ada satu ketetapan agar kestabilan politik berlaku selepas ini, katanya lagi. Okey, jadi tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, saya suka dengan fakta yang disebut tadi bahawa mereka bukan merebut kuasa tapi untuk mempertahankan perlembagaan. Tetapi banyak rakyat yang hanya melihat ini sebagai satu tindakan merebut kuasa. Berapa kerat sangat rakyat yang faham bahawa ini tindakan untuk mempertahankan perlembagaan. Jadi pada pendapat saya, TYT yang akan membuat keputusan terbaik. Sekiranya TYT melihat setelah diberikan nasihat, perundangan, nasihat, macam-macam lagi, pendapat-pendapat daripada penasihat-penasihat Istana Seri Kinabalu, saya yakin kemelut ini akan selesai tidak lama lagi. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Bye-bye.